TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menonton teras di Didik TV KPM. Nama saya Nisa K. Seperti biasa, suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua, sekiranya anda terpaksa keluar rumah atas urusan yang betul-betul penting, pakailah pelitup muka dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Jika tiada apa urusan yang penting, tak apalah adik-adik, kita duduk di rumah untuk memastikan keselamatan diri dan keselamatan orang sekeliling kita. Baiklah, hari ini satu lagi mata pelajaran menarik yang akan kita sama-sama pelajari, iaitu pendidikan kesihatan. Sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, kan adik-adik, jom kita saksikan profil guru kita. Silakan. Pastikan pilih makanannya seimbang. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Nurul Husna. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Nisa. Baiklah, Cikgu Nurul Husna merupakan guru penolong kanan pendidikan khas SK Seremban 2A. Selamat kembali ke teras Cikgu. Ya, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita dah menyanyi, sedap gerak kaki ke kanan, semput pula rasanya Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sihat. Sebab tu hari ini saya bersemangat nak belajar tentang topik kita pada hari ini, amalan pemakanan sihat. Tetapi sebelum kita mulakan sesi kita, sebelum kita berkenalan dengan rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita, saya nak jemput Cikgu Nurul Husna untuk sanitasi tangan terlebih dahulu mengikut norma baru kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Baiklah. Baik-baik. Saya pula ya. Baiklah. Okey, baiklah rakan-rakan di rumah, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Baiklah, tiba masa untuk saya jemput rakan-rakan saya untuk masuk ke kelas. Mana kawan-kawan saya semua? Hai, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Anak-anak murid cikgu. Semuanya nampak ceria, tersenyum je. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan rakan-rakan saya dari SK Seremban 2A. Kita mulakan dengan Nadia Iman. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Nama saya Nur Nadia Iman binti Syahrudin. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan, Nadia Nadia berkenalan, Iman. Nadia. Seterusnya kita ada Faiz. Silakan Faiz. Assalamualaikum semua. Selamat Salam. pagi. Nama saya Muhammad Faiz Ishraq bin Jamari. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Faiz, terima kasih. Seterusnya kita ada rakan kita dari SK Seri Kelana iaitu Rifki. Sila perkenalkan diri anda Rifki.
Assalamualaikum semua. Nama saya Ahmad Ifki bin Fahmi dari Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Rifki. Seterusnya rakan kita dari SKLB Johnson. Silakan Iman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Amani binti Muhammad Farizan. Saya dari sekolah SKLB Johnson. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih rakan-rakan sekelas saya pada pagi ini. Tidak dilupakan rakan-rakan yang sedang menonton kita di rumah. Seperti yang Kak Nisa telah sebutkan tadi, topik kita hari ini pemakanan, amalan pemakanan sihat. Jadi ada kena-mengena ke dengan barang-barang yang di hadapan kita ni, Cikgu? Apa yang kita nak belajar hari ni? Betul sekali, betul. Okey, kita semua tahu kan, setiap hari dan setiap manusia perlukan makanan. Betul, kalau tak laparlah saya. Jadi makanan untuk tumbesaran kan. Jadi untuk tumbesaran yang sihat, jadi kita perlukan pilihan makanan yang sihat. Betul. Jadi macam mana kita nak memilih? Kena perlu ada ilmu lah kan. Ya. Perlu ada maklumat. Okey, maklumat yang sesuai dengan kita, maklumat yang sesuai dengan anak-anak murid semua. Okey, jadi pilihan makanan ni dia berkait rapat dengan nutrisi. Nutrisi. Okey, nutrien Nutrien ni, okey, apa itu nutrien? Iaitu bahan itu bahan yang berkhasiat ataupun zat yang kita rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Kalau kita tengok nutrien tu apa, ialah bahan berkhasiat atau zat makanan. Baiklah. Mungkin ada kawan-kawan saya yang tertanya-tanya, apa tu nutrien, zat pula, macam-macam lah Cikgu. Sebelum kita bertanya dengan lebih lanjut, saya ada video nak kongsikan dengan semua kawan-kawan kita. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Kawan-kawan, minum susu baik untuk tulang dan pembesaran. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandungi vitamin dan fiber. Carrot dan terung baik untuk mencegah kanser. Hari ini saya sekarang tengah makan roti dengan peanut butter dan susu. Jadi kawan-kawan nak tahu tak kenapa kita perlu sarapan pagi? Supaya perut kita kenyang. Bila kita kenyang, kita sihat dan cergas dan dapat fokus dalam belajar. Kawan-kawan jangan lupa sarapan pagi. Makanan yang seimbang mengandungi nutrien seperti karbohidrat. Yang kedua ialah protein. Protein seperti daging, ikan, ayam. Yang ketiga ialah vitamin, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang terakhir sekali ialah air, iaitu air masak yang kita kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Baiklah, itu di perkongsian dari rakan-rakan kita. Cikgu ada yang kata perlu sarapan pagi supaya pagi-pagi kita dapatkan tenaga yang cukup. Maklumlah kita nak beraktiviti, kita nak belajar dan sebagainya. Jadi itu apa yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedapnya buah anggur ni mesti banyak khasiat, banyak vitamin, rasa dia pun sedap. Semua, hai, selamat kembali ke Teras Didik TV KPM bersama saya Nisa. Jadi hari ini kita akan belajar dengan Cikgu Nurul Husna tentang amalan pemakanan sihat. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi Nisa.
Dan semua murid-murid cikgu dah bersedia untuk belajar? Kalau dah bersedia. Dah bersedia? Okey. Bagi Nisa double thumbs up boleh? Thumbs up sikit. Double Kalau dah thumbs up bersedia. macam ni. Okey, jadi kita Okey. akan mula belajar. Baik. Bagaimana kita nak kenal okey, nutrien apa yang kita nak kenal sebenarnya supaya kita bijak memilih pilihan makanan. Betul. Supaya makanan kita berkualiti, seimbang. Okey, macam cikgu sebut tadi kan, pilih makanan seimbang, ikut keperluan. Jadi Betul. setiap hidangan perlu ada keperluan. Tetapi kita kena kenal pasti apakah nutrien yang ada. Okey, seperti cikgu sebutkan tadi, nutrien ialah bahan yang berkhasiat, okey, dan juga zat-zat kan. Okey, kita lihat di sini amalan pemakanan. Jadi kita kenal sepintas lalu dulu. Baik. Apa yang perlu kita tahu. Okey, pertama sekali anak-anak murid cikgu perlu tahu untuk menyatakan, kita nak nyatakan contoh-contoh nutrien. Okey, apa contoh-contoh nutrien? Okey, boleh tak kita nak uji sikitlah pengetahuan sedia ada anak-anak kita yang berada di Google Meet sekarang. Boleh kita tanya sikit, apa contoh nutrien yang ada? Siapa okey, tahu? Nadia boleh. Siapa yang boleh angkat tangan? Okey. Boleh Siapa nak buka kongsikan? mic. Siapa nak kongsikan? Okey, Nadia. Nadia Iman, silakan. Okey. Apa contoh? Bagi satu contoh. Nutrien pemberi tenaga. Okey, nutrien pemberi tenaga. Ya, nutrien memang pemberi tenaga. Terima kasih, Iman. Okey, contoh nutrien ialah seperti karbohidrat. Apa yang cikgu tunjukkan? Ya, di hadapan ni. Karbohidrat. Okey, apa lagi? Apa lagi? Protein. Lemak. Vitamin. Kan? Vitamin dan serat. Ya. Okey, garam galian. Lepas tu garam mineral. Minta maaf, garam mineral. Garam Okey, mineral. dan satu lagi ialah lemak. Ya. Okey, jadi kita tengok kat sini kepentingan mengamalkan pelbagai nutrien ni. Apa kepentingan kita nak ambil nutrien ni? Apa kepentingan makanan yang kita makan dan kita pilih nutrien yang sepatutnya. Betul. Okey. Kemudian murid-murid semua perlu amalkan membaca maklumat makanan. Sebelum anak-anak membeli apa-apa makanan. Jadi pastikan membaca dulu kan, Ya, Nisa, supaya betul. kita pastikan tidak lupa, tarikhnya tak luput lagi. Betul. Okey, supaya kualiti makanan yang kita beli tu terjamin. Okey, kerana kita sebagai pengguna juga perlu prihatin. Okey, jadi kita akan belajar juga untuk memilih makanan dengan bijak. Ya. Okey, jadi bila kita ada maklumat, jadi kita akan memilih makanan dengan bijak. Okey. So, jadi kita seterusnya kita belajar tentang protein. Okey, contoh-contoh protein. Okey, ini adalah antara nutrien. Okey, protein apa yang asas daripada protein? Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau anak-anak makan telur, makan ayam, ikan. Okey, susu, semua ni sumber daripada protein. Okey, ya, sumber protein. Jadi anak-anak dapat makan makanan-makanan yang sihat macam ni. Okey, pilihannya mesti betul. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu vitamin, garam mineral dan serat. Okey, sebab itulah ibu-ibu kita kan selalu ingatkan anak-anak, selalu ingatkan kan. Jadi murid-murid semua bila cikgu perhatikan kadang tu kan, makanan yang kita pilih tu kita dah ada pilihan sayuran yang ibu kita sediakan, tapi kita skip, kita tak ambil. Kan? Jadi kita kecuali ke pula kita ambil asing sayur. Asing sayur. Selepas ni, cikgu harap bila kita dah ada pengetahuan, kita dah pilih untuk memilih makanan yang bijak dan seimbang. Betul. Jadi cikgu harap anak-anak semua perlu ambil sayur ataupun buah-buahan. Ya. Okey, tengok di depan Nisa banyak buah-buahan banyak kan. buah-buahan yang sedap ni. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran ni mengandungi vitamin. Okey, kemudian dia mengandungi garam mineral dan serat. Jadi serat ni memudahkan untuk kita melawaskan dan sebagainya. Okey. Tak adalah sakit perut lah, tak boleh nak buang, sembelit, tak adalah macam tu ya. Jadi betul Jadi perlu makan untuk vitamin, serat ni kita perlu lebih.
Tak ada masalah lah untuk kita makan lebih ya anak-anak semua. Okey, seterusnya kita lihat apakah nutrien yang seterusnya iaitu lemak. Okey, anak-anak perlu tahu lemak ni pun nutrien juga. Tapi lemak ni ada lemak yang baik, ada lemak yang bukanlah jahat tetapi lemak yang bahaya untuk kita. Tidak boleh diambil secara berlebihan ya cikgu. Jadi lemak ni perlu kita lihat keperluan lemak sebagaimana yang kita perlukan sahaja dan kualiti lemak yang macam mana yang kita perlu ambil. Okey, kenapa? Okey, kita perlu tahu dahulu tentang nutrien-nutrien ni. Kemudian baru kita tahu kenapa kita perlu ambil lemak. Jadi kita lihat nanti kepentingan mengambil nutrien. Okey. Seterusnya kita lihat yang seterusnya iaitu karbohidrat. Ini kita suka cikgu. Yang ni cikgu rasa cikgu tak payah kenalkan pun dah tahu. Hari-hari terutama rakyat Malaysia lah kan. Okey, kita mesti makan apa? Nasi tu. Anak-anak semua makan nasi. Makan nasi okey, tak tadi semua? sarapan apa? Boleh cikgu tanya sikit? Okey, Iman Amani. Nur Iman Amani, apa sarapan pagi tadi? Nasi lemak. Nasi lemak. Sedapnya. Sebab apa? Nasi lemak ni memang apa? Pilihan rakyat Malaysia lah kan. Okey, jadi daripada kita kecil pun memang kita dah kenal. Itulah nasi lemak. Dekat mana-mana saja pun kita jumpa nasi lemak. Nasi lemak ni mudah kita jumpa. Okey, nanti kita kenal. Nasi lemak yang bagaimana yang sepatutnya kita pilih. Betul. Lepas ni Baik. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam karbohidrat ni, dia kita ada nasi. Okey. Ada mi, roti. Tapi bagaimana kita nak mengatur kandungan yang sesuai untuk keperluan kita. Okey. Jadi lepas ni anak-anak akan tahulah bagaimana untuk mengambil banyak mana hidangan yang sepatutnya kita ambil. Okey. Dan kita lihat pada kualiti kandungannya. Okey. Jadi kita dah kenal pasti, kita dah belajar tentang 4 nutrien tadi. Okey, boleh sebutkan semula 4 nutrien tu. Okey, Rifki boleh sebutkan semula 4 nutrien tadi yang kita dah belajar. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, gam, mineral dan serat. Ya, bagus. Tanya Rifki, bagus. Alhamdulillah. Dia minta. Okey, bagus semua. Okey, bagus Rifki. Terima kasih. Jadi, anak-anak semua, catat ya. Okey. Betul. Apakah nutrien penting yang perlu anak-anak tahu? Dan kenapa? Seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita dah kenal. Macam kita lah. Ni Cikgu Husna, kita dah kenal. Tapi apa kepentingannya? Jadi, bila kita dah kenal nutrien, okey, kita kenal 4 nutrien ini yang asas. Jadi, kita akan kenal pula kenapa kepentingannya kita mengambil nutrien-nutrien ini. Okey. Contohnya pertama sekali kita tengok dekat sini protein. Okey, kita tengok protein. Jadi protein, apakah kepentingan kita mengambil protein? Okey, kalau kita lihat di sini, okey, murid-murid di rumah juga boleh lihat dalam buku teks. Buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, ada maklumat ni Kalau kita lihat kat sini, protein penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Sebab itulah orang yang nak bina otot dia makan protein yang banyak kan. Jadi protein ni penting untuk kita membantu membina otot. Jadi saya kena makan banyak sikit protein lah cikgu. Nak bina lagi ni. Tetapi ikut keperluan. Tapi ni saya dah cantik. Okey, jadi kita semua kena yang penting sihat. Okey, seterusnya protein juga membantu meningkatkan metabolisme kita. Jadi kalau kita makan protein yang cukup, jadi kita mudah untuk membakar kembali lemak-lemak yang ada lah. Jadi penting metabolisme ni. Macam anak-anak sekarang, murid-murid semua dalam umur yang muda lah. Muda kan, kanak-kanak. Jadi metabolismenya tinggi. Tetapi bila kita membaca, kita tengok kan maklumatnya, bila kita semakin berumur, macam Cikgu Husna ni kan, jadi metabolisme semakin menurun. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu perlu memilih makanan yang seimbang dan memilih protein juga untuk membantu meningkatkan metabolisme. Okey, faham anak-anak semua? Faham semua. Okey, apa kepentingan protein tadi? Okey. Dan yang kedua, kita kenal pula apa kepentingan vitamin, garam mineral dan serat. Okey, kita nak kenal pasti apa kepentingan kita mengambil sayur-sayuran. Kan?
buah-buahan tadi seperti yang cikgu sebutkan tadi, dia menyihatkan ni kulit. Dia membantu mata. Okey, contohlah macam ibu-ibu selalu cakap pada anak-anak semua. Okey, yang seperti Nisa tahulah. Kalau kita kait rapat, kalau anak cerah mata, kita makan apa? Kalau mata kita kena makan sayur lobak, cikgu. Lobak. Okey, lobak merah kan. Okey, kita makan lobak kan. Macam tu. Jadi daripada sebenarnya benda ni sentiasa diceritakan oleh ibu kita kan. Makanlah sayur kakak, nanti mata cerah, betul. Jadi semua ni adalah kepentingannya lah untuk menjaga kulit. Siapa nak kulit cantik kena banyak makan. Kena banyak makan apa? Sayur-sayuran dan buah. Iaitu nutrien dia yang akan dapat ialah vitamin, garam, mineral, okey, dan serat. Okey, boleh. Seterusnya kalau kita tengok kat sini ialah melancarkan penghadaman. Seperti yang cikgu senang sebutkan tadi, kalau kita banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, mudah untuk kita membuangkan semulalah selepas kita dah makan kan. Kita perlukan proses yang baik untuk mengekalkan kesihatan kita. Okey anak-anak Okey, seterusnya karbohidrat. Kalau kita tengok dekat sini karbohidrat, seperti yang kita tahu iaitu membekalkan keperluan tenaga. Okey. Boleh anak-anak semua? Jadi sebab itulah kalau makan karbohidrat, okey, kita akan dapat tenaga. Jadi salahlah kalau macam kita rasa kita nak berdiet sampai tak makan nasi. Tak boleh macam tu. Kita makan sayur saja tak cukup untuk keperluan tumbuh besaran kita. Jadi kita perlukan nasi juga. Perlukan roti, perlukan biskut, tetapi dengan kandungan yang sepatutnya lah pilihannya. Okey, jadi tak salahlah nasi, tak salah roti, tak salah ya anak-anak semua. Okey, boleh. Jadi apa kepentingan karbohidrat ialah untuk membekalkan keperluan tenaga untuk seharian kita. Jadi hari-hari kita perlukan karbohidrat. Betul. Okey, boleh anak-anak semua? Okey, seterusnya kita perlukan juga lemak. Okey, lemak ni bukan lemak tak nak makan. Okey, lemak kita perlukan. Kenapa lemak ni kita perlukan? Kerana kita untuk membekalkan tenaga. Sebenarnya lemak ni pun salah satu untuk membekalkan tenaga. Dia akan tukar kepada tenaga kita. Okey, tetapi dengan jumlah yang sepatutnya lah dan pilihan lemak yang sesuai. Okey anak-anak. Kemudian apa lagi? Dia ialah penebat haba. Penebat haba. Okey, kerana sebab itulah kalau kita tengok di sini ada tu kalau kita lihatlah okey yang mana yang kurus-kurus macam Nisa kan. Kurang lemaknya. Jadi sejuk betul Nisa. Okey, kalau yang berisi-berisi sikit kan. Jadi dia macam boleh tahan sikitlah kerana apa? Lemak tu sebenarnya penebat haba dan dia melindungilah. Okey, macam tu. Tetapi dia tidak bolehlah berlebihan. Okey, tak sihat nanti. Okey, dia juga kita perlukan lemak untuk melindungi organ dalaman. Okey. Jadi tetapi ada lemak yang tidak sesuai untuk kita kerana dia merosakkan juga organ dalaman kita. Jadi awas, kita kena perlu memilih yang bijak. Okey. Sebab tu kita perlukan ilmu pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang tak baik dan apa yang kita perlu untuk tubuh badan kita kan cikgu. Betul di situ. Okey, jadi itu kita dah tengok apa kepentingannya. Okey, boleh. Jadi seterusnya kita lihat di sini, jika anak-anak ingin tahu tentang lebih lanjut tentang macam mana ukurannya, banyak mana yang kita perlukan, anak-anak bolehlah rujuk dengan piramid makanan ni. Okey, yang Malaysia 2020 ni yang terkini. Jadi perlu lihatlah. Okey, jangan ambil yang lama. Okey, dia ada penambahbaikan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi anak-anak perlu prihatin. Okey, cikgu kenalkan di sini. Kemudian seterusnya kita tengok di sini. Ini juga salah satu cara macam mana anak-anak nak ukur makanan keperluan yang sesuai untuk satu hidangan. Saya tahu cikgu. Kita panggil dia suku-suku separuh. Ya, betul Nisa. Kita panggil apa anak-anak? Okey. Boleh cikgu dengar suara siapa lagi cikgu tak dengar? Faiz. Okey, apa kita panggil ni? Kita panggil apa ni? Kita panggil apa? Hidangan ni selalu pilihan dia kita panggil macam mana tak dengar Faiz? Buka mikrofonnya Faiz. Seimbang.
Okey, makanan seimbang yang kita panggil sebagai suku-suku Separuh. Selalu kita dengar suku-suku separuh, suku-suku separuh. Okey, bagaimana kita nak ukur suku-suku separuh ni? Seperti inilah. Okey, contohnya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, cikgu nak minta Nadia, boleh? Okey, cuba Nadia sebutkan dekat sini. Okey, apa nutrien yang ada dalam suku-suku separuh yang cikgu tunjukkan ni? Protein. Protein tu apa gambar yang ada? Ikan. Bagus. Betul Nadia. Protein, ikan lagi. Ada apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Contohnya di sini? Nasi. Okey. Nasi ni boleh tak kita gantikan dengan roti Nadia? Boleh. Betul. Kerana roti pun karbohidrat. Bagus Nadia. Okey. Lagi apa yang ada lagi? Vitamin, garam mineral dan serat. Oh, betul. Apa makanan yang mempunyai vitamin, garam mineral dan serat ni? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya seperti pisang dan sebagainya kat sini. Bagus Nadia, terima kasih. 5 bintang juga Alhamdulillah, untuk 5 Nadia. bintang. Maklumat yang sangat tepat. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita dah tahu macam mana kita nak ukur makanan, keperluan hidangan makanan kita. Okey, seterusnya kita lihat di sini, kita buat aktiviti sedikit. Baik. Okey, jadi selera sungguh saya tengok cikgu. Okey, dan nak tengah hari kita rasa nak makan, waktu pagi pun. Jadi setiap hari kita boleh makan dengan kerap, tak ada masalah. Tetapi pilihan makanan tu mengikut keperluan sahajalah. Betul. Okey, jadi tak bolehlah makan pagi tu kita bangun pagi tu makan yang terlalu banyak. Tengah hari sampai petang kita tak makan. Macam tu kurang sesuai anak-anak semua. Jadi murid-murid semua perlu pilih makanan yang sesuai, yang sihat. Tetapi bangun pagi minum susu, makan roti kan. Kemudian tengah hari kita makan lagi. Betul. Tak ada masalah. Murid-murid semua terutama sekarang kita banyak berada di rumah kan. Jadi perlu jaga pemakanan kesihatan kita dengan menjaga pemakanan kita. Ya, betul. Kalau kita lihat di sini ada 3 contoh. Okey. 3 contoh hidangan. Okey, hidangan yang kita rasa menyelerakan. Menyelerakan tak anak-anak semua? Lapar kalau selera tu. Okey, betul. Jadi menyelerakan. Contohnya kat sini kita tengok, okey, ada ikan. Okey. Kemudian ada nasi. Hidangan yang pertama ni kan, ada nasi, ada ikan, ada buah. Kalau anak-anak makan sebegini pun dah cukup hidangan yang sihat. Betul tu. Baiklah, saya kira semua orang tengah lapar dekat makanan-makanan ni cikgu. Jadi saya nak ajak mereka semua untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama Cikgu Husna dari SK Seremban 2A dan rakan-rakan kita dari SK Seremban 2A, SK Seri Kelana dan SK LB Johnson. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita teruskan lagi. Okey, bagaimana kita buat aktiviti sedikit untuk kita lihat hidangan yang macam mana yang sesuai, nutrien yang sepatutnya ada dalam hidangan kita. Contoh seperti tadilah kita lihat ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada buah kan. Jadi dah cukup di situ. Ada karbohidrat, ada protein, okey, ada vitamin, garam mineral dan serat. Okey, jadi sihatlah kat situ. Kemudian ada lemak juga. Dekat mana kalau kita lihat lemak di sini? Kalau kita lihat lemak di sini, di mana yang terdapat? Kalau kita lihat, Nisa? Saya rasa dekat ikan tu, Cikgu. Ya, sebab ikan tu ikan goreng kan. Okey. Ada minyak. Kalau kita lihat pun nampak ikan tu ikan goreng. Jadi sesuai dah.
Okey, jadi kita lihat di sini ada contoh lain. Lepas tu yang penting sekali Cikgu Husna nak ingatkan, bila anak-anak selalu hidangan yang kegemaran anak-anak kita, anak-anak di rumah, okey, murid-murid semua, nasi ayam. Betul. Siapa suka nasi ayam angkat tangan? Saya pun suka nasi ayam. Semua suka lah, cikgu. Semua suka lah kan. Sebenarnya nasi ayam ni pun antara makanan yang sihat sebenarnya. Tetapi cikgu nak ingatkan di sini, bila anak-anak makan nasi ayam, perlu makan semua. Okey, semua. Contohnya bukanlah nasi tu kita perlu habiskan semua. Maksudnya mengikut keperluan kita. Tetapi yang penting ialah sayur-sayur yang terdapat dalam set nasi ayam tu. Janganlah tinggalkan. Jangan kita sayur kita ketepikan. Ayam makan je, nasi ayam je. dengan ayam dengan kuah-kuah je. saja. Jadi kita perlukan sayur. Lepas ni boleh anak-anak semua makan sayur-sayur? Boleh. Sayur-sayuran. Kerana kita dah tahu dah kepentingan dia tadi. Betul. Okey, jadi bila anak-anak tak makan sayur, jadi tak cukuplah nutrien yang kita dapat dalam satu hidangan yang lengkap ni. Betul. Okey, boleh. Okey, kat sini juga kalau kita tengok, ini adalah antara makanan sihat juga. Okey, jadi anak-anak boleh makan. Waktu malam, okey, makan ayam tu bahagian isi dada tu. Isi kan, saja. bersama dengan sayur-sayuran. Macam Okey. salad lah cikgu ya. Ya, betul Nisa. Okey, seterusnya kita buat aktiviti sedikit. Kita lihat di sini. Ada 3. Ini makanan yang juga murid-murid semua suka. Rasa saya pun suka. Nisa suka. Suka sangat cikgu. Suka sangat. Okey, kita nak tanya anak-anak kita yang berada di rumah juga. Okey, kita tengok. Okey. Siapa boleh terangkan tentang set nasi lemak A ni? Okey, angkat tangan. Siapa boleh terangkan tentang set nasi lemak A? Angkat tangan. Siapa boleh buka. kongsikan? Siapa yang boleh kongsikan? Yang A. A. Kita tengok set A. Okey, kita tengok set A, nasi lemak tu apa yang ada pada set nasi lemak A? Okey, siapa yang boleh kongsikan angkat tangan? Siapa nak kongsikan? Siapa? Faiz boleh? Nasi lemak A. Nasi lemak A, siapa boleh kongsikan? Okey. Faiz boleh? Tak dengar. Tak dengar. Buka mic, Faiz. Pilihan saya ialah nasi lemak. Okey. Dekat nasi lemak A ni, apa yang Faiz nampak? Okey, Faiz. Baca dia jadi tukar A. Nasi lemak A adalah sarapan yang seimbang. Yang mengandungi pelbagai nutrisi. Okey, contohnya seperti apa? Apa yang ada kat situ? Kalau kita tengok dekat nasi lemak A. Okey, apa Faiz? Nasi adalah dari sumber karbohidrat yang dapat membekalkan tenaga. Bagus. Lagi? Apa yang ada? Ada telur tak kat situ? Telur tu sumber apa? Ada. Telur merupakan sumber protein yang baik untuk perkembangan otot. Ya, bagus. Terima kasih Faiz. Okey, terima kasih Faiz. 5 bintang untuk Faiz. Bagus Faiz. Kita tengok di situ, nanti kita akan buat perbandingan. Ada 3 set nasi lemak di sini. Nisa. Okey, tapi kita kenal pasti dulu. Apa nasi lemak yang kandungan nutrien yang ada dalam setiap set nasi lemak ni. Kalau kita tengok, okey, set nasi lemak B. Siapa yang boleh kongsikan tentang set nasi lemak B? Yang set B. Set nasi lemak B. Okey, buka mic. Siapa nak kongsikan tentang set nasi lemak B? Siapa boleh kongsikan untuk nasi lemak label B? Ya, Rifki B boleh Rifki? bola. Angkat tangan Rifki. Buka mic. Okey. Okey, bagus Rifki. Okey, Nasi nasi lemak lemak. B. Nasi lemak merupakan sumber karbohidrat yang membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Bagus. Okey, itu pendapat Rifki. Terima kasih Rifki. Dalam nasi lemak B ni, okey, dia memang ada karbohidrat yang membekalkan tenaga. Okey, itu pandangan daripada Rifki. Dan dekat sini ada sebelah, okey, setengah je telur. Sama juga dengan nasi lemak A. Ada setengah je telur kan? Okey, bagaimana nasi lemak C? Siapa yang boleh kongsikan nasi lemak C? Yang C ni nampak lagi menyelerakan. Siapa boleh kongsikan nasi lemak C? Apa yang ada pada nasi lemak C? Boleh buka mic? Okey, bagus. Iman. Okey, silakan Iman. Nasi lemak ialah makanan yang seimbang. Ia mengandungi protein, karbohidrat, vitamin dan serat. Okey, bagus. Okey, dekat nasi lemak C tu ada protein apa?
Ayam, Lagi? protein. Ayam? Nasi, karbohidrat. Ikan bilis, mineral. Timun, vitamin. Garam, mineral. Okey, bagus Iman. Terima kasih Iman. Kalau kita tengok kat situ ada timun kan. Ikan bilis juga ada protein dia juga. Betul. Okey, dan ada garam mineralnya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 pilihan. Cikgu nak tanyalah Nadia. Cikgu nak dengar sikit suara Nadia boleh? Okey, Nadia boleh terangkan kepada cikgu, okey, apa perbezaan antara 3 set nasi lemak ni? Kita tanya pendapat Nadia. Silakan Nadia. Nasi lemak A mengandungi protein dan karbohidrat. Manakala nasi lemak B dan C mengandungi protein, karbohidrat, vitamin, garam mineral dan serat. Itu saja. Okey, bagus. Terbaik. Okey, bagus Iman. Bagus apa tu? Nadia tadi. Minta maaf cikgu. Okey, Nadia tadi jawab bagus. Dan semua anak-anak cikgu tadi jawab dengan baik sekali. Betul ya? Semua ketiga-tiga set nasi lemak ni memang ada karbohidrat. Betul. Seperti yang Iman sebutkan tadi. Tetapi untuk nasi lemak, okey, kalau kita lihat dekat sini nasi lemak A. Nasi lemak A tak ada timun. Jadi tak lengkap. Okey, jadi tak lengkap, tak ada serat lah di situ. Tak ada vitamin kan. Jadi kita tengok nasi lemak B. Okey, kalau kita tengok di sini nasi lemak B ada telur, tapi telurnya setengah sahaja. Sikit sahaja. Sikit sahaja. Jadi sebaiknya kalau kita rujuk, kita pernah dengarlah. Okey, kalau anak-anak pernah dengar dekat perkongsian di Didik TV juga. Kalau kita tengok, okey, perkongsian makanan sihat. Okey, daripada pakar pemakanan tu dia bagi tahu nasi lemak ni, okey, anak-anak boleh makan 2 biji telur tu. Rebuslah telur rebus. Okey, potong telur tu kan kalau kita tengok kopek telur tu, so kita boleh kat sini setengah, okey. Anak-anak boleh makan sebiji sekurang-kurangnya. Okey, sebiji tu dah cantiklah pun okey. Okey, boleh. Kemudian tapi telur rebus kita kurangkan makan telur yang bergoreng. Baik. Kemudian kalau kita tengok dekat C ni ada ayam, tapi ayam tu ayam goreng. Betul. Okey, jadi kalau anak-anak dah ambil ayam goreng, tak perlulah ambil telur. Okey, boleh. Jadi ketiga-tiga nasi lemak ni sihat, tetapi perlu dibuat penambahbaikan dan pilihan yang lebih baik untuk nutrien yang tepat. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang jom baca maklumat makanan. Okey, kita akan pergi macam mana kita nak baca maklumat makanan, nak tentukan maklumat makanan. Okey, Nisa dan anak-anak semua, kalau kita lihat di sini, untuk membaca label makanan ni bila kita nak beli. Okey, contoh kita nak beli susu kotak. Ya, betul. Okey, ni cikgu ada bawa contoh. Okey, di setiap bungkusan makanan ni dia tertera semua maklumat sebenarnya. Okey, dia tertera maklumat apa yang patut kita ambil tahu. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang apa maklumat yang perlu kita ambil tahu. Okey, kalau kita lihat di sini, ni contoh di kotak. Okey, kalau kat kotak, kita lihat di sini yang penting kita perlu ambil tahu nama dia. Betul tak kita nak beli susu? Jangan terbeli benda lain. Okey, jadi kita kena ambil tahu dulu nama benda yang kita nak beli tu, makanan apa yang kita nak beli. Kalau kita nak beli susu, kita pastikan tengok tertera susu di situ. Okey, jadi seterusnya dekat sini juga kita perlu pastikan apa kandungan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini, di sini ada kandungan dia. Okey, ada kandungan dia, kita perlu lihat. Kita perlu juga lihat daripada mana dikilangkan. Okey, maklumat-maklumat ni penting supaya kita tahu sumber makanan yang kita nak beli tu bersih. Okey, selamat. Okey. Dan yang kita perlu tahu juga kat sini, ini kita panggil sebagai piawai kepada produk yang bersih, baik dan suci. Okey, ni kan logo halal daripada halal Malaysia ni. Okey, jadi dia ialah piawai kepada produk yang bersih, baik lagi suci. Okey, jadi kita kena tengok juga kat sini akuan pemakanan. Contohnya kat sini. Ni protein, kan ditunjuk kat sini. Ada protein, ada kalsium. Ini antara yang akuan pemakanan yang terdapat pada produk ni lah. Okey, susu ni. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, ramuan penting. Lepas tu kemudian
arahan penyimpanan ni. Okey, kalau kita lihat di sini, ada ingredient dia kan, ramuan ni. Kemudian macam mana kita nak simpan dia. Ya. Dan maklumat kesihatan. Okey, jadi maklumat pemakanan ni sangat penting ni. Okey, ni kita panggil sebagai penglabelan makanan. Okey, kita nak labelkan kat sini apa yang terkandung dalam makanan ni. Okey, kandungannya, nutriennya yang terdapat dalam makanan ni. Okey, ini bagi kotak dan yang penting sekali kalau murid-murid semua nak beli susu ke, nak beli yang dalam kotak, murid-murid kena lihat tanda apa? Tarikh luput. Tarikh luput. Betul Nisa, tarikh luput. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di kotak ada tarikh luputnya di atas ni. Betul. Okey, sebab tu cikgu bawa dekat sini beberapa contoh. Kalau tin dekat mana? Sama juga dekat tin pun dia ada dapat dia tunjukkan kat sini label yang penting lah. Seperti tadi lah kita cari apa Nisa tadi? Logo piawaian bersih. Lagi suci. Lagi suci. Kan? Bersih baik lagi suci. Betul, bersih baik lagi suci ni ialah logo halal. Kalau di Malaysia lah kan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada susu. Okey, kemudian ada di mana? Ni kandungan. Nama sebenar dia susu, kemudian pelabelan makanan dia. Ya, sangat penting. Okey, kandungan dia karbohidratnya ada berapa, gulanya berapa, semua anak-anak kena perhatikan. Okey, jadi dan seterusnya juga kalau kita tengok di sini, kalau kotak, kalau kotak anak-anak akan nampak tarikh luputnya di atas. Okey, kebanyakannya lah di atas ataupun di bahagian tepi sini. Kemudian kalau kita lihat di sini di tin, kita boleh lihat di bawah. Nanti anak-anak pusing, tak ada pun tarikh luput, tak nak belilah. Sebenarnya ada, tapi di bawah. Kebiasaannya tinnya diletak di bawah lah. Betul tu. Okey, jadi kita tengok sini. Okey. Ya, dan setiap produk pasti ada mengandungi label-label kandungan, informasi yang kita perlu tahu supaya kita tak tersalah beli. Kita akan lakukan aktiviti seterusnya selepas ini. Beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa. Sebentar tadi Cikgu Husna dah kongsikan dengan kita pentingnya untuk kita melihat label makanan sebelum membeli. Jadi jom kita teruskan aktiviti kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi tadi kita dah lihat, Cikgu dah terangkan ada dua contoh bungkusan daripada kotak, bungkusan daripada tin, dan kita lihat di sini bagaimana kalau bungkusan roti. Okey, Cikgu ada bawa di sini dan kita lihat. Okey, kita lihat Nisa untuk mewakili anak-anak semua untuk menampal label-label yang maklumat yang terdapat pada bungkusan roti. Boleh kita tengok di sini Nisa? Okey, pertama sekali cuba Nisa labelkan kat situ. Okey, nama sebenar, sebutan yang sebenar makanan ni. Nama sebutan sebenar kalau makanan. Makanan ni makanan apa tu? Kalau yang ini roti. Jadi kita perlu letak di mana? Anak-anak semua lihat. Di sini Cikgu. Okey, betul tak anak-anak? Kalau betul angguk. Okey, betul Kalau Nisa. betul double thumbs up. Okey, kalau betul thumbs up nanti Nisa akan tampalkan untuk anak-anak. Okey. Jadi seterusnya kalau kita tengok di sini akuan pemakanan. Pemakanan. Kalau tadi cikgu tunjuk kat sini kan, dia ada vitamin. Okey, ada protein kat situ. Apa yang ada akuan pemakanan dia? Okey. Nisa akan tampakkan. Jadi adik-adik, kalau Nisa tampak di sini boleh. Dia mengakui bahawa dia mempunyai tinggi kalsium. Betul tak? Okey. Betul. Okey, ada. Bagus. Jadi betul.
Okey, seterusnya mungkin adik-adik kita boleh buka mikrofon. Kalau betul cakap betul. Boleh berinteraksi. Kalau betul cakap buka betul. Okey. Jadi seterusnya dekat sini, bagus. Okey, piawaian kepada produk yang bersih, baik lagi suci. Okey, di mana anak-anak? Logo apa yang perlu kita logo cari? apa yang kita cari? Piawaian yang bersih, baik lagi suci. Boleh buka, Mai? Rifki, logo apa yang kita nak kena tampal ni, nak cari ni? Logo dekat mana? Logo apa kita sebutkan? Okey, siapa boleh jawab? Iman Aman. Logo halal. Bagus, logo halal. Okey, betul. Di sini cikgu. Ya, betul. Itu adalah piawaian kepada produk yang bersih, baik lagi suci. Yang kita panggil sebagai logo halal di Malaysia lah. Okey, kemudian seterusnya maklumat pengeluar. Maklumat pengeluar ni biasanya alamat apa? Nama syarikat. Nama syarikat. Okey, nama syarikat pengeluar. Kalau kita lihat di sini. Okey, di mana Nisa? Saya nampak dekat sini. Boleh Nisa bacakan sikit apa maklumatnya? Dia ada tulis dikilangkan oleh Zaimah Sendirian Berhad yang terletak di Negeri Sembilan. Betul ke? Siapa kata betul? Betul ke? Betul tak? Okey, bagus. Betul. Okey, bagus. Ya, betul. Bila kita cari dekat mana dikilangkan, disebutkan. Dikilangkan ialah pengeluarnya. Baik. Kemudian, tarikh luput. Tarikh luput. Okey. Boleh ke anak-anak nampak tarikh luputnya berapa? Berapa tarikh luput? Tarikh luputnya, boleh ke anak-anak nampak tarikh luputnya berapa di situ? Bila? Di sini. Bila tarikh luput roti ni? Dia tulis di sini 27 Julai. 27 Julai. Jadi di sinilah tarikh luputnya. Jadi adakah roti ni dah luput ke untuk hari ni? Belum. Okey, cikgu nak tanya. Belum. Semua giling kepala bagus. Jadi belum lagi kan? Okey, jadi boleh dimakan. Okey, seterusnya arahan penyimpanannya. Arahan penyimpanan. Arahan penyimpanannya di mana Nisa? Kalau kita lihat kan di sini. Arahan penyimpanan. Apa yang disebutkan dalam arahan penyimpanannya? Dia ada tulis kat sini, cikgu, simpan di tempat sejuk dan kering. Betul tak kawan-kawan? Betul tak? Betul. Bagus. Itu bila dia sebutkan, bila kita nak simpan di mana, itu merupakan arahan penyimpanan. Okey, jadi anak-anak kena tahulah supaya kita tak adalah simpan di tempat yang contoh di tempat yang panas. Betul. Jadi merosakkan roti ni. Okey, jadi kita lihat di sini penyataan adjektif kita apa dia? Apa yang kita penyataan tambahan lagi yang kita tengok di sini? Penyataan apa lagi? adjektif ya cikgu. Dia mengandungi apa? Bahan pengawet. Ya, betul. Bahan pengawet yang dibenarkan ni ialah label untuk maklumat yang dinyatakan di sini ialah penyataan adjektif kita. Ya, jadi saya dah jumpa cikgu dekat sini mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Okey, betul tak anak-anak semua? Betul tak? Jadi selepas ini anak-anak bila nak beli makanan cari label-label ni ada tak? Mengandungi bahan yang dibenarkan. Okey. Seterusnya, senarai ramuan. Okey, apakah kandungan roti ini? Nak buat roti, kita perlukan apa anak-anak semua? Perlukan apa? Kalau lihat di situlah, apa ramuannya, antara ramuannya Nisa? Ramuan dia ada tenaga, maaf. Gandum. Tepung gandum, susu, tepung tanpa lemak. Ya, betul. Jadi dekat situ kalau kita tengok tepung adalah karbohidrat kan? Ada kemudian ada apa lagi? Ada mentega kat situ. Betul. Mentega tu lemak. Betul tak anak-anak semua? Jadi di sini. Ya, betul Nisa. Seterusnya pengelabelan makanan. Di mana kita nak cari pengelabelan makanan yang sebenarnya. Macam cikgu tunjukkan tadi, ni adalah pengelabelan makanannya. Ya. Di susu kotak ni. Kalau situ, di manakah pengelabelan makanannya? Di jadual ni cikgu, dalam kotak ni. Ya, dalam kotak tu pengelabelan makanannya. Dan juga kalau kita lihat pada pengelabelan makanan ni, dia akan terterakan maklumat yang penting iaitu jumlah hidangan. Contohnya kat sini kalau ditunjukkan kat situ, jumlah hidangan bagi satu bungkus roti tu. Satu bungkus roti itu ada 7 hidangan. 7 hidangan. Jadi satu hidangan kalau kita lihat di dalam kotak maklumat pengelabelan makanan tu, Nisa, kalau kita tengok kat situ ada 7 keping untuk satu hidangan. Jadi kalau ada 7 tadi ada 14 hidangan lah. Jadi kita perlukan 14
keping. Okey, 14 keping. Okey, satu hidangan ada. Jadi dekat situ kita perlu pastikan okey berapa hidangan yang kita boleh makan. Bermakna di situ okey satu hidangan kita kena makan dua keping. Betul. Ada 7 hidangan di situ yang anak-anak cikgu ulas sekali lagi. Ada 7 hidangan di situ. 7 hidangan. Okey, jadi kat sini ada 14 keping. Ada 14 keping dalam satu paket jadi ni. kita faham dah maklumat dia di situ. Ada 7 hidangan dan ada 14 keping. Jadi setiap hidangan, setiap yang kita boleh makan, kita akan ambil satu hidangan 2 keping roti. Bersamaan satu hidangan. Ya, jelaskan anak-anak. Sebelum ni kita tak tahu, kita ambil je 2-3 keping. Bermakna kita tak tahu kalau kita ambil 4 keping roti, berapa hidangan dah anak-anak makan? Kalau 4 keping, berapa hidangan berapa dah? hidangan dah anak-anak makan kalau kita ambil 4 keping roti? Berapa? Siapa boleh jawab? Faiz, boleh jawab tak? Kalau 4 keping roti, berapa hidangan? Tadi cikgu cakap ada 7 hidangan. Ada berapa? Betul tadi Rifki angkat tangan. 14 keping, cikgu. Ada berapa? Ada 2 hidangan. 14 keping, cikgu. Okey, semua sekali betul ada 14 keping. Betul Rifki angkat tangan tadi ada 2 hidangan. Sekiranya anak-anak ambil 4 keping terus sekali makan. Jadi baru anak-anak tahu, oh saya dah makan 2 hidangan. Bila kita ambil 4 keping. Okey. Jadi untuk hidangan yang sihat kita ambil 1 hidangan untuk kita makan sekali makanlah. Jadi 2 keping dah cukup memadai. Ya, kalau rasa-rasa suka tu makanlah lebih tapi berjaga-jaga. Takutnya kita lebih makan pun tak elok juga. Sekarang kita dah belajar bagaimana kita nak mengenal pasti dan membaca label makanan. Jadi lepas ni adik-adik bolehlah pergi supermarket dengan mak tu, tengok label hidangan ataupun kita kena duduk di rumah kan. Tunggu mak balik daripada beli barang, kita tengok label makanan yang dibeli. Baiklah. Cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita lah cikgu. Seronok belajar hari ini. Rakan-rakan semua okey ya? Kalau rakan-rakan saya okey, bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni. Ya, semuanya double thumbs up. Baiklah cikgu. Sedikit orang kata apa pengakhiran ataupun penutup kita punya episod hari ini, kita akan nyanyi sekali lagi lagu kita tadi. Jadi terima kasih kepada Cikgu Husna dari SK Seremban 2A. Terima kasih rakan-rakan saya dari SK Seremban 2A, Nadia dan juga Faiz, serta Ahmad Rifki dari SK Seri Kelana dan Iman Amani dari SK LB Johnson. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Jom nyanyi bersama cikgu. Jom. Tepuk tangan anak-anak semua. Makanan berkhasiat, sumber tenaga, pilihan makanan, pelbagai cita rasa. Mula sarapan pagi, kita minum susu. Susu sumber protein, banyak khasiatnya. Makanan berkhasiat, sumber tenaga, pilihan makanan, pelbagai cita rasa. Setiap hidangan ikut keperluan, pastikan seimbang, hidup jadi sihat. Didik TV KPM